Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua lagi kita di Simposium Cats Aids Pemberdayaan Kajian Tindakan Peringkat Darah Kucing tahun 2021 bagi sesi pembentangan pada petang ini. Saya selaku moderator iaitu Cikgu Isma Rafika binti Mukhtar yang akan menerjui Virtual Room 2 ini. Yang saya hormati rakan-rakan pembimbing dan para pembentang kajian tindakan. Yang dikasihi para penonton yang menonton melalui YouTube live. Pada sesi petang ini, terdapat 4 orang rakan pendidik akan membentangkan hasil kajian tindakan mereka yang berkaitan dengan bidang. Yang pertama, bidang sains sosial. Yang kedua, bidang pendidikan khas. Yang ketiga, bidang bahasa. Dan yang seterusnya, bidang sains dan matematik. Diharap para pembentang telah bersedia untuk sesi pembentangan pada petang ini. Sebelum itu, suka saya ingatkan bahawa setiap pembentang akan diberi masa 20 minit untuk membentangkan hasil kajian mereka, dan selesai sahaja pembentangan, kita akan buka sesi soal jawab selama 10 minit. Sekiranya ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan daripada rakan-rakan pembimbing yang lain dan juga daripada para penonton yang menonton melalui YouTube live sesi petang ini. Baiklah, dengan tidak membuang masa, kita menjemput pembentang yang pertama iaitu Cikgu Siti Rohaiza binti Ali Yusuf daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Abang Haji Openg yang akan membentangkan kajian tindakan beliau yang bertajuk Meningkatkan Pelibatan dalam PDPR, topik dasar-dasar pembangunan negara di kalangan pelajar tingkatan 6. Bidang kajian ini telah berkaitan dengan bidang sains sosial. Dengan segala hormat, dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih moderator. Tajuk bagi kajian tindakan saya ialah meningkatkan pelibatan dalam PDPR, topik dasar-dasar pembangunan negara di kalangan pelajar tingkatan 6. Okay. Sebenarnya kajian tindakan ini bermula pada bulan November tahun 2020. Iaitu saya telah melihat penglibatan dan penyertaan pelajar dalam sesi pembelajaran agak kurang memberansangkan, iaitu 70 hingga 80% sahaja pelajar dapat menyertai sesi PDPR mengikut jadual yang disediakan. Kemudian penglibatan pelajar dalam aktiviti PDPR secara puratanya 18 daripada 32 orang pelajar. Oleh itu kajian tindakan ini saya mulakan dengan pemerhatian pada bulan November sehingga Februari 2021. Kemudian daripada hasilnya, saya telah membuat refleksi pada Mac 2021 dan merancang pada bulan April, kemudian tindakan pada bulan Mei hingga Jun dan akhirnya tamat pada Jun 2021. Hasil pemerhatian saya, hanya 70% sahaja pelajar yang menyertai PDPR, di mana 70% ini terdiri daripada 22 pelajar di Google Meet dan 23 pelajar di Telegram. Kemudian 50% sahaja yang terlibat dalam PDPR, terlibat secara aktif dalam PDPR, sama ada melalui chat ataupun melalui voice di Google Meet dan juga Telegram, dan hanya 59% sahaja yang menghantar tugasan di Google Classroom, di Google Form, Quizzes dan juga Kahoot. Apabila saya telah berjumpa dengan pelajar semasa sesi PDP bersemuka pada bulan Januari, saya telah bertanya kepada pelajar apakah masalah mereka. Kerana masalah yang saya dapati, ramai pelajar tidak menghantar tugasan. Kemudian penghantaran mereka selalunya di akhir masa dan selepas tempoh masa yang ditetapkan. Dan banyak tugasan saya dapati meniru tugas hasil kawan dan juga meniru daripada buku rujukan tanpa memahami kehendak soalan, dan ini menyebabkan hasil penulisan mereka kurang memuaskan. Oleh itu, saya dapati 2 isu daripada kajian ini. Yang pertamanya penyertaan pelajar dalam sesi PDPR dan yang keduanya pelibatan pelajar dalam aktiviti PDPR.
Penglibatan ini termasuklah dalam aspek penghantaran latihan dan juga perbincangan, sesi perbincangan secara online. Pada bulan Januari hingga bulan Mac 2021, saya telah bertanya kepada pelajar dan juga refleksi semula masalah yang dihadapi oleh pelajar sepanjang PDPR. Yang pertamanya, masalah yang mereka hadapi sudah tentu kemudahan seperti talian internet, gadget, tidak mempunyai gadget ataupun komputer, dan juga lokasi pelajar yang berada di luar kawasan Kuching. Yang keduanya motivasi, sebab tempoh PKP yang terlampau, yang agak lama, mereka telah hilang minat untuk belajar. Yang keduanya gangguan peribadi dan juga bebanan latihan yang banyak dalam tempoh seminggu dengan 4 subjek, dan setiap subjek mempunyai latihan sendiri yang kena hantar dan tempoh yang terlalu singkat. Dan yang ketiganya adalah pengetahuan yang sedia ada. Pelajar didapati kurang membaca, tidak tahu di mana untuk dapatkan sumber bahan bacaan kerana mereka tidak ada kemahiran untuk mencari maklumat dan juga sumber bahan bacaan ini. Oleh itu, kajian tindakan ini saya telah laksanakan dengan mengambil kira beberapa aspek. Yang pertamanya aspek flexibility, iaitu pelajar bebas untuk memilih tajuk, masa yang panjang untuk menyiapkan tugasan. Saya memilih pembelajaran berasaskan projek. Yang keduanya, kepelbagaian media. Pelajar boleh menghantar dalam bentuk nota, dalam bentuk peta minda, dalam bentuk video, dalam bentuk kuis. Dan yang ketiganya, kepelbagaian platform. Disebabkan pelajar ada masalah dalam aspek kemudahan. Jadi kepelbagaian platform ini penting sebab pelajar boleh menghantar dalam bentuk soft copy dan juga hard copy, dalam bentuk cetakan ataupun dalam bentuk menghantar soft copy di Telegram, di email dan juga di Google Classroom. Dan yang ketiganya, untuk mengatasi masalah motivasi, saya ambil tindakan untuk menerapkan positivity dalam PDPR dengan menggunakan media sosial, boleh gunakan share dan like, perkongsian pandangan yang terbuka dan juga galakan dan peneguhan yang positif. Langkah pertama saya ialah pertamanya, saya senaraikan tajuk-tajuk yang boleh dilaksanakan oleh pelajar. Pelajar akan memilih tajuk yang mereka minat dan mereka mampu buat, dan saya akan cadangkan skop yang boleh mereka skop perbincangan yang boleh mereka tulis dalam tugasan. Boleh pilih media dan platform yang bebas. Kemudian mereka akan siapkan tugasan dalam bentuk hard copy ataupun soft copy dan hantar kepada saya, ataupun saya akan aturkan masa untuk mereka hantar ke sekolah dan saya akan dapatkan latihan tugasan yang dah siap di sekolah. Kemudian setelah semuanya telah menghantar, saya akan edarkan hasil kerja mereka kepada semua rakan-rakan di dalam kelas mereka dan tetapkan tarikh untuk sesi perbincangan dalam talian, dan pelajar dalam masa yang sama akan membuat bacaan awal dan membuat persediaan pembentangan dan juga perbincangan. Kemudian pada hari pembentangan dan perbincangan, saya akan jadi moderator untuk sesi PDPR tersebut. Saya akan rekod dan kongsikan hasil perbincangan dan juga beri latihan yang agak ringkas untuk mengetahui maklum balas daripada pelajar ini. Dan pelajar haruslah aktif dalam sesi perbincangan dan buat latihan yang saya berikan di akhir sesi perbincangan tersebut.
Didapati dengan menggunakan pendekatan ini, 32 daripada 32 pelajar telah memilih tajuk masing-masing yang mereka minati. Saya telah senaraikan lebih 50 tajuk dasar-dasar dan 32 pelajar semua telah memilih tajuk. Kemudian 28 daripada 32 pelajar telah menghantar tugasan masing-masing sebelum dan juga pada hari yang ditetapkan. Tempoh yang ditetapkan adalah 2 minggu. Jadi mereka ada tempoh yang cukup lama untuk menyiapkan tugasan atau menyiapkan projek tersebut, dan mereka menghantar dalam bentuk yang bebas seperti nota ringkas, slide PowerPoint, video dan juga peta minda. Ini adalah hasil yang telah dibuat oleh pelajar. Ada yang buat dalam bentuk peta minda, ada yang buat dalam bentuk modul nota ringkas. Modul ini saya dapati ada pelajar buat modul siap dengan latihan dan juga skema jawapannya. Kemudian ada yang buat dalam bentuk video di YouTube. Kemudian pada hari perbincangan, saya dapati kehadiran pelajar konsisten seramai 27 ke 28 orang. Kami telah melaksanakan perbincangan sebanyak 4 sesi dan pelajar akan membentang dan juga membincangkan satu dasar dalam tempoh 10 ke 15 minit. Jadi kesemua pelajar membentang mengikut jadual yang disediakan. Kemudian saya dapati kesemua pelajar saya memberi perhatian sepanjang sesi perbincangan tersebut, memberi feedback, memberi maklum balas, aktif dalam perbincangan sebab mereka sudah membuat bacaan awal daripada nota yang disediakan oleh rakan mereka. Dan perbincangan itu lebih santai dan positif sebab saya tidak ambil markah dalam penilaian. Saya tidak menilai. Saya cuma membuka ruang untuk perbincangan dan bertukar pendapat. Kemudian didapati pelajar-pelajar ini bila kita buka ruang dan kita tak nilai, mereka ada keyakinan untuk bentangkan isi dan juga idea yang kritis, dan mereka jadi yakin apabila tidak ada kritikan, tak ada kritikan terhadap hasil kerja mereka. Yang ada adalah galakan, penugahan positif, pujian daripada guru, daripada saya sebagai moderator dan juga daripada rakan-rakan mereka sendiri. Kemudian apabila saya meminta mereka memberi maklum balas dalam bentuk latihan, didapati perubahan yang positif ini juga mempengaruhi penulisan mereka. Dalam penulisan mereka lebih yakin untuk mengutarakan isi dan huraian yang lebih tersusun dan kritis. Mereka gunakan idea dalam perbincangan untuk penulisan dan dengan mudah mereka memahami kehendak soalan sebab perbincangan tadi itu, perbincangan yang dilaksanakan sepanjang tempoh PDPR itu telah membantu mereka untuk memahami sesuatu isu itu dengan lebih mendalam. Kemudian di akhir kajian tindakan ini, saya dapati isu punca utama yang menyebabkan pelajar saya kurang terlibat dan kurang menyertai PDPR adalah masa dan penyertaan pelajar dan juga penglibatan dan motivasi mereka. Dalam aspek masa, kebanyakan latihan yang saya berikan sebelum ini adalah tempoh masanya singkat. Penulisan esei, nota latihan, soalan subjektif, tempoh masanya hanya 3 hari. Jadi pelajar ini tergesa-gesa untuk menjawab sekadar memenuhi penilaian yang saya sediakan. Dan apabila saya beralih kepada pembelajaran berasaskan projek ini, masa yang saya berikan cukup panjang, 1 ke 2 minggu, dan mereka mempunyai masa untuk membuat ulang kaji dan mencari sumber bacaan luar. Yang kedua, penyertaan mereka dipengaruhi oleh kemudahan. Jadi di sini
saya sebagai guru memberi sokongan dalam bentuk sumber. Saya boleh download, saya boleh muat naik artikel-artikel yang berkenaan yang mereka perlukan, dan juga saya menasihat platform yang mereka boleh gunakan untuk menyiapkan projek tersebut. Dan yang ketiganya, penglibatan. Sebelum ini saya masih menggunakan berpusatkan guru, sebab kita masih apabila kita bercakap tentang pembelajaran yang berasaskan kepada fakta, kita lebih kepada chalk and talk. Walaupun kita tukar kepada slide, kita masih chalk and talk. Dan latihan, begitu juga dengan hal latihan. Kita masih guru yang memberi latihan, pelajar jawab latihan, dan guru periksa kemudian bagi penilaian. Ia masih bagi saya masih di bawah dalam aspek pedagogi. Jadi saya telah mengubahkan ia kepada pendekatan saya kepada lebih berpusatkan pelajar, heutagogy, di mana ia memberi autonomi kepada pelajar itu untuk menilai, merefleksi pembelajaran mereka. Dan mereka ada masa yang cukup lama untuk membuat pembetulan sebelum sesi perbincangan. Semasa sesi perbincangan pun mereka boleh lagi membuat pembetulan dan menerima cadangan dari rakan-rakan mereka sendiri. Dan akhir sekali, motivasi. Sepanjang PDP, saya dapati pelajar mempunyai persepsi yang negatif terhadap pembelajaran yang berasaskan fakta dan memberi pandangan. Mereka tidak yakin dengan idea sendiri. Mereka risau idea mereka tidak diterima, ataupun mereka risau penilaian guru tu mengatakan salah. Jadi di sini saya hadkan penilaian itu. Saya tidak beri penilaian di awal idea tersebut. Kita beri peneguhan positif. Kita share hasil kerja mereka, kita galakkan like, dan kita berikan pujian, dan tidak ada markah diberikan. Semuanya antara mereka sendiri, rakan-rakan. Oleh itu, hasil daripada refleksi semula ini, saya harap kajian tindakan saya ini boleh disesuaikan untuk PDP bersemuka, sebab saya rasa selepas habis tempoh PKP ini, untuk peneguhan positif berasaskan share dan like, susah sikit, sukar untuk dilaksanakan. Jadi saya perlu mencari alternatif kepada peneguhan positif dalam bentuk ganjaran lain. Dan saya rasa kelemahan itu saya kena lebih dalam penulisan saya, dalam kajian saya perlu lebih matlamat yang lebih spesifik dan juga tempoh pelaksanaan yang lebih panjang. Okey. Saya rasa itu saja untuk kajian tindakan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah. Terima kasih Cikgu Siti Rohaiza atas pembentangan yang sangat bermanfaat itu tadi. Baiklah, kita membuka ruang kepada rakan-rakan pembentang ataupun para penonton di YouTube Live jika ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan pembentangan tadi. Dipersilakan untuk mengajukan soalan. Baiklah, kita sudah ada soalan yang tertera di skrin. Soalan berbunyi begini. Ya, memang betul ini adalah isu kebanyakan sekolah. Bagaimana mengatasi masalah pelajar yang tidak dapat menggunakan Google Classroom? Okay, silakan Cikgu Siti untuk menjawab soalan. Okay, terima kasih Cikgu Siti Ruhani dari SMK Pending. Apabila saya melaksanakan pembelajaran berasaskan projek ini, saya telah membuka ruang untuk penggunaan platform lain dalam bentuk tidak semestinya menggunakan Google Classroom. Ada pelajar saya menghantar di Telegram, ada yang hantar guna email, ada yang beri dalam bentuk hard copy. Jadi tugas saya pula untuk upload, memuat turun ke platform online. Dan bagi perbincangan, tidak semestinya menggunakan Google Meet. Kami ada satu sesi kami gunakan Telegram.
Jadi apabila pembelajaran berasaskan projek ini kita boleh fleksibel dengan situasi dan keadaan pelajar itu, menyesuaikan pendekatan kita. Okay. Ada lagi soalan? Adakah saya menjawab soalan tu? Okey, terima kasih Cikgu Siti Rohaiza atas jawapan yang benar tadi. Okey, baiklah. Selesai sudah pembentangan yang pertama. Kita akan teruskan pembentangan hasil kajian tindakan yang kedua, iaitu yang akan dibentangkan oleh Puan Gustina binti Yusof daripada Pejabat Pendidikan Daerah Kuching yang membentangkan hasil kajian berkaitan dengan bidang pendidikan khas dengan tajuk kajian tindakan beliau, penggunaan akaun D5, aplikasi Google Meet di kalangan guru penolong kanan dan penyelaras pendidikan khas semasa sesi taklimat, bengkel dan mesyuarat ekoran situasi pandemik COVID-19. Dengan segala hormatnya dipersilakan Puan Gustina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan pembimbing, rakan-rakan guru yang mengambil bahagian dalam CATS-Ed pada petang ini, rakan-rakan penonton bagi sesi e-Symposium CATS-Ed Daerah Kuching. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita pada petang ini, iaitu Cikgu Isma Rafika. Pertama sekali, nama saya ialah Gustina binti Yusof. Saya selaku penolong PPD Unit Pendidikan Khas Sektor Pembelajaran PPD Kuching. Pada petang ini saya akan membentangkan tajuk kajian tindakan saya, iaitu penggunaan akaun D5 aplikasi Google Meet di kalangan guru penolong kanan dan penyelaras pendidikan khas sewaktu sesi taklimat, bengkel dan mesyuarat ekoran situasi pandemik COVID-19. Dan rakan pembimbing saya adalah Dr. Koh Siao Hui. Isu kajian saya adalah melibatkan 8 orang guru penolong kanan dan penyelaras pendidikan khas dalam daerah Kuching yang kurang mahir dalam penggunaan akaun D5. Selain daripada itu, mereka juga tidak menggunakan akaun D5 sewaktu sesi Google Meet dijalankan. Ada di kalangan mereka juga lambat masuk ketika sesi Google Meet sedang berlangsung. Di dalam kajian saya ini, pelaksanaan yang saya gunakan ada 2 kitaran, iaitu pada kitaran yang pertama, saya menggunakan pemerhatian, refleksi, rancangan dan tindakan pada kitaran yang pertama. Pada kitaran yang kedua, saya menggunakan pemerhatian semula dan refleksi semula. Saya ingin bawa rakan-rakan untuk melihat kajian ini. Bagi catatan pemerhatian saya mengenal pasti isu, okey? Dan saya menggunakan kaedah pemerhatian untuk saya mengumpul data. Sebenarnya, mengapa saya jadikan kajian ini merupakan kajian tindakan saya? Kerana situasi begini tidak pernah berlaku, okey, sewaktu sebelum pandemik COVID-19, kerana secara keseluruhannya, taklimat, bengkel dan mesyuarat dijalankan kepada semua penolong kanan dan penyelaras pendidikan khas adalah dilakukan secara bersemuka. Namun keadaan itu berubah apabila dunia dilanda situasi pandemik COVID-19 ini. Dan pada pemerhatian yang pertama, saya telah mengumpul data, okey. Pada pemerhatian semula, saya juga mengumpul data, dan pada pemerhatian yang ketiga, saya melihat respon guru yang terlibat semasa taklimat untuk saya membuat pemerhatian semula. Analisis dokumen berkaitan dengan isu yang saya ketengahkan ini melibatkan lampiran pertama, iaitu senarai semak kehadiran penolong kanan dan penyelaras pendidikan khas. Lampiran yang kedua merupakan senarai semak kehadiran pada 15 hari bulan 2 2021. Kajian saya ini melibatkan dari pemerhatian yang dibuat daripada 28 Januari sehingga
selesainya kajian ini iaitu pada 26 April 2021. Berikut merupakan catatan refleksi saya, iaitu inquiry kendiri. Ada 3 persoalan yang saya tanyakan kepada diri saya untuk membantu isu ini supaya saya dapat menyelesaikan dan meningkatkan kemahiran guru-guru penyelaras dan penolong kanan pendidikan khas. Yang pertama sekali, saya mempunyai inquiry kendiri terhadap apakah sebab guru-guru penolong kanan ini dan penyelaras pendidikan khas tidak dapat masuk, lewat masuk dan tidak mengikuti taklimat bengkel ataupun mesyuarat yang diadakan secara Google Meet. Dan yang kedua, mengapa pengkaji saya sendiri tidak berjaya membuat guru-guru saya, iaitu penolong kanan pendidikan khas dan penyelaras, menguasai penggunaan akaun Delima sewaktu Google Meet. Dan yang ketiga, inquiry kendiri saya, mengapakah kaedah yang digunakan untuk saya membimbing penolong kanan dan penyelaras ini tidak berjaya membuatkan guru-guru saya menguasai penggunaan akaun Delima. Jadi di setiap inquiry kendiri ini, refleksi terhadap inquiry adalah yang pertama sekali, guru-guru didapati tidak pasti apakah yang dimaksudkan dengan akaun Delima. Dan yang kedua, saya membuat pemerhatian mereka juga tidak mempunyai kemahiran dalam menggunakan akaun Delima. Dan yang seterusnya, apabila dibuat pemerhatian semula, refleksi semula, saya dapati langkah-langkah bimbingan saya perlulah secara lebih berfokus. Dan seterusnya, matlamat untuk saya mencapai kajian tindakan ini adalah memastikan guru-guru pendidikan khas tahu apakah yang dimaksudkan dengan akaun Delima. Yang kedua, saya perlu memastikan guru-guru pendidikan khas, penolong kanan dan penyelaras mahir menggunakan akaun Delima. Dan yang ketiga, hasil daripada pemerhatian dan refleksi itu saya dapati saya perlu membimbing guru-guru melalui langkah demi langkah one to one. Cadangan penyelesaian berdasarkan refleksi itu adalah yang pertama sekali memberikan bimbingan apa yang dimaksudkan dengan akaun Delima dan Google Meet. Dan yang kedua, memberikan langkah bimbingan secara langkah demi langkah, gambar yang dihantar secara screenshot kepada guru-guru yang berkenaan. Dan yang ketiga, memperkenalkan intervensi cuba jaya kepada guru-guru secara one to one supaya lebih berfokus. Di dalam catatan perancangan saya, objektif kajian tindakan saya adalah meningkatkan tahap pengetahuan kemahiran menggunakan akaun Delima dan menguasai cara menggunakan akaun Delima ini melalui aplikasi Google Meet. Yang keduanya, intervensi yang saya gunakan adalah penggunaan kaedah cuba jaya dengan mengikuti langkah demi langkah. Kaedah penetapan keberkesanan intervensi yang saya lakukan adalah bagi langkah yang pertama, saya dapati guru-guru tidak pasti maksud akaun Delima. Hasil daripada itu, saya feedback di dalam grup, Telegram group. Saya menyatakan kepada guru-guru apakah yang dimaksudkan dengan akaun Delima ini dan bagaimana mereka boleh mendapatkan akaun Delima. Apabila saya membuat pemerhatian ke atas data saya dapati mereka feedback kepada saya bahawa mereka tidak tahu tentang akaun Delima ini dan bagaimana untuk mereka mendapatkan akaun Delima. Kerana saya difahamkan sepatutnya akaun Delima ini telah pun diserahkan kepada semua guru bestari sekolah masing-masing. Dan yang seterusnya, langkah yang kedua, mereka tidak mempunyai kemahiran untuk menggunakan Google Meet ini. Dan langkah ketiga, saya bertumpu kepada kaedah pendekatan teori yang saya rasa sangat-sangat dekat dengan kajian tindakan saya, iaitu adult learning. Catatan tindakan. Daripada langkah 1 sehingga langkah 3 ini, catatan perancangan telah dilaksanakan dan senarai semak bagi setiap langkah yang saya jalankan, saya jadikan sebagai bukti bagi penggunaan akaun Delima
guru-guru penolong kanan dan penyelaras pendidikan khas. Okey, hasil daripada itu, okey, sikap penerimaan cabaran dihadapi semasa saya membuat intervensi ini adalah keadaan berubah apabila penegasan selalu dibuat apabila selesai sahaja taklimat, bengkel dan mesyuarat dijalankan, saya akan memberikan penegasan tentang pentingnya dan juga kesan terhadap penggunaan akaun delima kepada guru-guru yang belum lagi menguasai kemahiran akaun delima iaitu aplikasi Google Meet ini. Hasil daripada pembandingan perubahan sebelum dan selepas intervensi yang dijalankan. Okey, sebelum intervensi dapat dilihat guru-guru mempunyai masalah untuk log masuk setiap kali taklimat dijalankan dan ada di kalangan mereka sangat mengambil masa yang agak lama untuk masuk ke sesi taklimat ini kerana masih tidak tahu penggunaan akaun delima ini. Okey. Tahap pencapaian objektif kajian tindakan, okey, selepas dijalankan intervensi ke atas guru-guru ini, langkah demi langkah didapati peningkatan dan perubahan kepada kemahiran penggunaan akaun delima sehingga sekarang setiap kali saya menjalankan taklimat, bengkel dan mesyuarat, saya tidak lagi mempunyai isu untuk mereka log masuk menggunakan akaun delima lah. Okey. Punca berdasarkan pemerhatian semula yang saya jalankan, okey, saya dapati apabila saya menjalankan intervensi ini, kejayaan yang saya lihat adalah saya cuba memahami data awal yang saya perolehi daripada langkah 2. Dan pada ketika itu saya dapati saya masih tertanya-tanya mengapa guru-guru saya tidak dapat lagi walaupun sudah dibimbing tetapi masih lagi tidak dapat menguasai kemahiran ini. Apabila saya memerhatikan kelompok guru yang belum menguasai ini, okey, barulah saya dapati golongan ini merupakan golongan yang berusia lewat 80-an ke 50-an. Yang mana saya perlu menggunakan pendekatan yang kita panggil adult learning iaitu teori prinsip to e-learning. Melalui teori ini saya cuba mencari titik kesepakatan supaya saya dapat membantu guru-guru ini berdasarkan kepada data yang saya dapat. Okey. Hasil daripada pemerhatian teori ini untuk saya memahami kelompok usia 40-an dan 50-an ini banyak membantu saya memahami bagaimana untuk saya memberikan bimbingan bagi kelompok-kelompok ini iaitu melalui 4 prinsip yang disarankan. Okey. Dan saya ambil prinsip yang keempat iaitu give adult learns the opportunity to absorb information rather than memorizing it. Dan saya dapati kelompok ini sangat-sangat dapat dibantu dengan cara pengalaman mereka. Itulah yang saya gunakan. Okey, teori yang saya gunakan. Baiklah, bagi carangan tindakan selanjutnya, saya mengharapkan intervensi ini dapat diperluaskan dalam kalangan semua guru-guru pendidikan khas sekolah rendah dan menengah dalam daerah Kuching. Malahan saya ingin membudayakan penggunaan akaun delima ini dan juga aplikasi Google Meet ini kerana kita dapati PDPR secara online menuntut bagi guru-guru pendidikan khas untuk sama seperti guru-guru lain dalam memberikan dan menyampaikan pedagogi dalam pendidikan khas. Dan secara kesimpulannya saya dapat simpulkan hasil daripada intervensi ini saya dapati ke-88 penolong kanan dan penyelaras pendidikan khas saya kini lebih yakin dan lebih bermotivasi pada setiap kali sesi dijalankan. Dan saya dapati impaknya juga mereka lebih berinteraksi secara aktif di dalam slide untuk perkongsian ilmu. Dan sudah tentu
berikan penegasan. Mereka sangat penting bagi mereka untuk memahirkan diri, melibatkan diri mereka dengan ICT ini supaya mereka merasakan tidak tertinggal dalam penyampaian maklumat kepada unit pendidikan khas di PPD Kuching. Saya rasa itu saja pembentangan daripada saya. Mungkin ada soalan daripada rakan-rakan. Terima kasih Puan Gustina atas pembentangan yang sangat bermanfaat itu tadi. Baiklah, kita membuka ruang kepada rakan-rakan pembentang ataupun para penonton di YouTube Live jika ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan pembentangan tadi. Okey, baik, kita ada satu soalan. Okey, TQ, terima kasih pengetahuan kajian tindakan yang berkaitan dengan pentadbir sekolah. Apakah nasihat cikgu kepada para pentadbir iaitu PK1 untuk mengharungi cabaran pandemik ini, terutamanya dalam keupayaan ICT mereka? Silakan, Kristina. Terima kasih cikgu atas soalan itu daripada guru yang bertanya. Okey, soalannya apakah nasihat cikgu kepada para pentadbir PK1 untuk mengharungi cabaran pandemik ini terutamanya dalam keupayaan ICT mereka? Okey, terima kasih atas soalan. Bagi pendapat saya, kesan ke atas pandemik COVID-19 ini bukan sahaja melibatkan PK1 atau PKHEM atau PKKK atau PK pendidikan khas, tetapi ia memberi kesan kepada seluruh kelompok masyarakat kita. Dan apa yang boleh saya sarankan adalah teruskan menyokong apa jua usaha bagi meningkatkan kesedaran terutama penggunaan akaun Delima ini dan juga penggunaan Google Meet sebagai salah satu daripada medium untuk berkongsi dan juga membudayakan PLC dalam kalangan guru-guru kita. InsyaAllah by hook or by crook inilah situasi kita sekarang dan kita seperti yang saya nyatakan kepada guru-guru pendidikan khas saya yang seramai lebih kurang 180 orang, guru pendidikan khas rendah dan menengah. Saya memberitahu mereka situasi ini adalah situasi yang kita tidak boleh kawal. Namun apa yang kita boleh buat adalah menukar mentaliti kita supaya kita boleh memikirkan apakah cara untuk kita meneruskan keadaan ini dengan tidak menyisihkan rasa ketanggungjawatan masing-masing. Itu saja jawapan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Gustina. Ada lagi soalan? Apakah langkah intervensi yang boleh dicadangkan jika dalam situasi guru mempunyai kemahiran menggunakan akaun Delima? Soalannya bunyi begini ya. Okey. Dia ada soalan yang dikemukakan tu. Tapi dah satu soalan saja. Okey. Okey. Terima kasih cikgu atas soalan itu. Sebenarnya cikgu, to be honest sebenarnya saranan penggunaan akaun Delima ini kalau kita lihat di peringkat pegawai di PPD masing-masing memang merupakan satu kewajipan terutama di sektor pembelajaran PPD Kuching yang mana secara keseluruhan kami di PPD Kuching di sektor pembelajaran wajib untuk melaksanakan dan juga menyahut saranan ini bagi menyahut seruan Kementerian Pendidikan Malaysia mewujudkan satu budaya agar guru-guru dalam daerah Kuching ini menggunakan akaun Delima ini. Okey, berbalik kepada soalan cikgu ini, bagaimana untuk menghadapi masalah-masalah teknikal seperti keterlaluan, akaun disekat, device compatibility dan sebagainya. Cuma yang saya boleh kongsikan di sini, di dalam pengetahuan saya, jika sekiranya kita lupa keterlaluan ini, bagi peringkat di sekolah perlulah dimaklumkan kepada guru bestari sebenarnya untuk mendapatkan bagaimana saluran bagi mendapatkan untuk kita detect semula akaun yang kita lupa keterlaluan ini ataupun dengan cara guru bestari minta admin kepada
akaun ini untuk mereset semula kata laluan guru-guru tersebut. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih. Okey. Okey, saya rasa itu saja soalan yang dikemukakan. Okey, terima kasih Puan Justina atas jawapan yang bernas tadi. Okey, bagi tidak membuang masa, kita akan teruskan pembentangan yang ketiga, iaitu yang akan dibentangkan oleh Cikgu Zunainah binti Rizwan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Demak Baru. Beliau akan membentangkan yang berkaitan dengan bidang bahasa dengan kajian tindakan beliau yang bertajuk Penggunaan video membantu pelajar 5 amanah menguasai elemen-elemen sastra semasa pandemik COVID-19 dalam norma baharu. Dengan segala hormatnya dipersilakan Cikgu Zunainah untuk membentangkan hasil kajian. Jadi inilah adalah contoh hasil kerja pelajar saya dan ini pula hasil kerja pelajar saya selepas intervensi di mana pelajar saya hasilkan kerja yang lebih kreatif di mana mereka hasilkan kerja tugasan menggunakan video kepada saya dan juga apabila saya memberi soalan mereka boleh menjawab dengan lebih baik. Okey, di sini saya menilai diri saya sendiri. Saya lihat diri saya sendiri, apa kejayaan yang saya perolehi, apa kegagalan dia. Dekat sini saya dapati kehadiran pelajar saya semakin meningkat. Pernah dahulu pelajar saya yang hadir kelas saya hanya 3 orang sahaja. Selepas itu mereka sekarang ini alhamdulillah sudah melebihi 40% pelajar saya. Dan ada juga peningkatan bilangan pelajar yang dah hantar latihan kepada saya walaupun lambat ya saya tetap terima juga. Saya tetap simak seperti yang lain. Dan kegagalan saya adalah masih ada lagi pelajar yang tak hadir PDPR. Itu saya memang akur. Mungkin mereka ada masalah lain. Dan masih ada pelajar yang tidak hantar latihan. Itu pun saya reda juga. Mungkin ada kekangan yang mereka hadapi yang tak boleh dinyatakan kepada saya secara personal. Dan untuk kesimpulan saya memetik 2009 dalam kajiannya mencadangkan setiap kursus dalam fakulti menggunakan klip video sebagai alat pengajaran supaya pelajar mereka boleh merasai pengalaman kognitif yang luar biasa dan kesan terhadap emosi semasa proses pembelajaran berlangsung. Menurut PJ Philip dan James S. Skinner, manusia menggunakan deria dalam aktiviti hidup sehariannya. Mengikut kajian Sani 2003, beliau menyenaraikan kelima-lima alat deria mengikut peratus pembelajaran dan penggunaannya seperti penglihatan 75%, pendengaran 13%, sentuhan 6%, rasa dan bau masing-masing 3%. Jadi dekat sini saya nak simpulkan bahawa dengan penggunaan video yang melibatkan panca indera, penglihatan mata dan pendengaran telinga ini yang membawa 88% adalah satu medium yang sesuai diaplikasikan dalam kelas PDPR di mana pelajar saya mereka boleh lihat bila-bila masa saja. Kalau kebetulan pada minggu ini mereka tak ada kuota internet, mungkin pada minggu hadapan mereka boleh lihat video yang saya hantar kepada mereka. Dan untuk pada masa yang akan datang saya akan cuba untuk memperbaiki lagi video yang saya hasilkan kepada pelajar saya dan semoga kehadiran pelajar-pelajar saya akan lebih baik pada kelas yang seterusnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Zunainah atas pembentangan yang sangat bermanfaat itu tadi. Baiklah, kita membuka ruang kepada rakan-rakan pembentang ataupun para penonton di YouTube Live jika ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan pembentangan tadi. Okey, kita sudah ada soalan. Okey, soalannya begini. Pada pendapat cikgu, apakah sebab utama pelajar-pelajar menunjukkan perubahan dan sanggup memberi respon positif dalam PDPR?
Okey, menjawab pada persoalan ini, terima kasih kepada yang mengajukan soalan. Okey, antara sebab utama pelajar saya menunjukkan perubahan yang positif apabila saya hantar video kepada mereka, saya cuba mengikut rentak mereka. Sebagai contohnya, saya tahu mereka adalah remaja, mereka suka lagu-lagu Korea, jadi saya selitkan lagu-lagu Korea. Saya nak mereka seronok, jadi mereka enjoy. Jadi sebab itu saya rasa antara faktor mereka memberi respon yang positif dalam PDPR saya. Mereka juga suka lelaki-lelaki Korea, jadi saya selitkan unsur itulah. Mengikut peredaran zaman. Ya, adakah saya menjawab soalan? Okey. Okey, baiklah. Okey, ada lagi soalan seterusnya. Bagaimanakah cara cikgu mengatasi masalah pelajar yang tidak menghantar tugasan? Okey, cara dia. Terima kasih kepada cikgu, cikgu mana? Cikgu Rohani ya. Okey cikgu, cikgu apa? Siti Rohani dari SMK Pending. Siti Rohani. Ya cikgu, cara saya mengatasi masalah ini ya. Okey, saya bukan saja suruh mereka ambil gambar tulis dekat buku dah hantar pada saya. Tapi saya juga beri peluang kepada pelajar saya untuk mempelbagaikan cara penghantaran tugasan ya. Antaranya saya suruh mereka buat video dan hantar kepada saya. Selain daripada menghantar dalam WhatsApp, ambil gambar semua, saya juga suruh mereka dengan menghasilkan carta dalam menggunakan kad manila untuk tunjukkan kepada saya, dan saya juga suruh mereka berbincang secara berkumpulan dan hantar juga kepada saya. Tak semestinya hantar pada hari itu juga. Saya bagi mereka ruang yang lebih masa lah supaya mereka benar-benar lebih bersedia untuk serahkan kepada saya. Dan saya memuji mereka lah. Dengan memberi motivasi, memuji hasil kerja mereka, dan saya katakan, wah hasil kerja awak ni sangat menarik, tahniah saya ucapkan. Itu contohlah. Okay, ada lagi? Okey, ada lagi soalan? Okey, ada lagi soalan cikgu? Okey. Cikgu daripada Cikgu Gustina Yusof ya? Ya. Okey, alternatif yang boleh saya fikirkan membantu pelajar-pelajar yang tidak hadir. Tadi saya ada sebut tentang saya juga pernah menghubungi rakan-rakan kepada pelajar yang tidak hadir. Saya tanya mereka, kenapa tak hadir? Kenapa CA ni tak join kelas saya? Jadi rakannya menghubungi pelajar tersebut dan mereka memberitahu saya, cikgu telefon pelajar ini rosak. Jadi saya akur, jadi saya terimalah jawapan mereka. Saya tak boleh paksa mereka. Jadi bagaimana? Okey cikgu. Itu saja jawapan dia. Okey, okey baiklah. Saya rasa untuk pandangan ketiga sampai di situ sahaja. Okey, terima kasih Cikgu Jenenah atas semutangan dan jawapan yang bernas dalam soalan-soalan yang telah dikemukakan tadi. Okey, baiklah. Kita sudah sampai ke pembentang yang terakhir, iaitu pembentang keempat, iaitu Cikgu Siti Rohani binti Saiman. Beliau akan membentangkan berkaitan dengan bidang sains dan matematik dengan kajian tindakan beliau yang bertajuk meningkatkan kemahiran pelajar tingkatan 2 dalam kembangan ungkapan algebra dengan menggunakan teknik T-shape dan S-shape. Okey, kalau sebutan saya betul ya, maaf ya. Okey, Cikgu Siti Rohani daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pending. Okey, dengan segala hormat silakan Cikgu Siti Rohani. Okey, boleh nampak ke? Boleh Cikgu, boleh nampak. Okey, terima kasih moderator. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Cikgu Siti Rohani binti Saiman, mata pelajaran matematik dari Sekolah SMK Pending. Tajuk kajian tindakan saya pada petang ini ialah meningkatkan kemahiran pelajar tingkatan 2 dalam asas kembangan dengan menggunakan teknik T-shape dan S-shape terhadap tajuk pengfaktoran dan pecahan algebra. Isu pembelajaran dalam kajian tindakan saya ialah 5 orang pelajar tingkatan 2 SMK Pending masih lemah menguasai kemahiran asas kembangan dalam ungkapan algebra
melibatkan A. Pendarapan satu sebutan algebra dengan satu ungkapan algebra. B. Pendarapan dua ungkapan algebra, iaitu melibatkan dua ungkapan algebra, dua kurungan. Ini adalah proses kajian tindakan saya. Mengikut kitarannya, pemerhatian 1, pelajar mengambil masa yang terlalu lama untuk menyelesaikan walhal bilangan soalan adalah sedikit. Yang kedua, murid-murid tidak dapat menjawab dengan betul, keliru dan tidak mahir dalam asas kembangan. Pemerhatian kedua saya iaitu murid sering membuat kesalahan melibatkan kembangan dalam langkah pengiraan. Ini adalah contoh yang diberikan kepada 5 orang pelajar tadi, kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid, iaitu kalau diperhatikan di sini simbol positif negatif, dia tidak dapat menentukan mana satu yang menjadi jawapan pilihan. Begitu juga dengan yang kedua ini. Yang ketiga dan gambar rajah yang keempat. Pelajar masih keliru untuk menentukan tanda-tanda bila ada pendarapan berlaku. Seterusnya, pemerhatian ketiga, walaupun telah dibimbing sekurang-kurangnya 3 kali secara individu, murid-murid masih mengulangi kesalahan. Jadi, apa yang dilakukan oleh saya ialah inquiry kendiri berdasarkan pemerhatian satu tadi, mengapa murid tidak dapat menjawab dengan betul, keliru dan tidak mahir dalam asas kembangan melibatkan yang pertama, pendarapan satu sebutan algebra dengan satu ungkapan algebra, yang kedua, pendarapan dua ungkapan algebra. Jadi, refleksi terhadap inquiry kendiri satu saya iaitu murid-murid tidak mempunyai kemahiran asas ungkapan algebra. Sepatutnya telah dipelajari semasa di tingkatan 1. Pelajar-pelajar ini sebenarnya banyak ketinggalan dan kurang perhatian seperti di dalam kelas PDPR tahun lepas. Maklumat saya memastikan murid dapat menjawab soalan dengan betul, langkah demi langkah seperti di dalam buku teks. Cadangan penyelesaian 1 memberi sokongan serta bimbingan secara lisan dan grafik semasa sesi tutorial apabila murid menulis langkah-langkah pengiraan. Seterusnya, inquiry kendiri berdasarkan pemerhatian kedua saya pula, mengapa murid sering membuat kesalahan pengiraan dalam kembangan melibatkan dua perkara tadi, pendarapan satu sebutan algebra dalam satu ungkapan algebra, pendarapan dua ungkapan algebra. Refleksi terhadap inquiry kendiri kedua, murid adalah tidak mahir dan lemah dalam asas kembangan. Maklumat kedua saya iaitu memberi maklum balas secara serta-merta apabila terjumpa kesalahan pengiraan. Jadi, cadangan penyelesaiannya ialah saya menyimak hasil kerja murid menggunakan WhatsApp dan Telegram. Saya menilai hasil kerja mereka. Inquiry kendiri berdasarkan pemerhatian ketiga pula iaitu mengapa kaedah yang saya gunakan sekarang tidak menjadikan murid menguasai kemahiran kembangan. Apakah kaedah lain yang perlu saya lakukan untuk mengatasi isu ini? Seperti inquiry kendiri kedua tadi, pendekatan yang saya guna untuk mengajar kemahiran asas kembangan perlu diubah suai mengikut mod PDPR. Supaya mereka ingat kemahiran kembangan yang dipelajari. Jadi, maklumat yang ketiga, saya terus memberi peluang dan ruang untuk murid menguasai kemahiran tersebut. Sebab itu, cadangan penyelesaian ketiga, saya memperkenalkan teknik T-shape dan A-shape ini. Rancangan tindakan berdasarkan refleksi isu pembelajaran tersebut, perancangan intervensi telah dikenal pasti. Dan intervensi ini saya menggunakan teknik T-shape dan A-shape dalam meningkatkan kemahiran kembangan semasa PDPR. Murid tidak dapat ber-Google Meet kerana capaian internet rendah dan kekurangan data. Maka apa yang saya buat ialah saya menghasilkan video pendek untuk diberikan kepada pelajar.
Baik, ini adalah teknik T-shape yang saya perkenalkan kepada 5 orang pelajar tersebut, iaitu dia sangat sesuailah digunakan untuk pelajar yang lemah bagi menguasai pendarapan satu sebutan algebra dengan satu ungkapan algebra. Pelajar di sini diingatkan bila ada satu sebutan didarab dengan satu ungkapan algebra, jadi pelajar ini akan menggunakan T-shape. Jadi pelajar diingatkan iaitu bentuk segitiga. Jadi pelajar akan ingat bila melibatkan satu sebutan darab dengan ungkapan algebra, dia akan menggunakan T-shape ini. Jadi kita lihat contoh soalan di sini, negatif 5B darab dengan A tambah 3. So, pelajar akan diingatkan supaya mengisi sebutan algebra yang di luar ini, isikan di bahagian atas bulatan ini. Kemudian yang berada di dalam kurungan ini iaitu ungkapan algebra, pelajar diingatkan untuk mengisi di bahagian bawah ini, iaitu bulatan yang di bahagian bawah. Jadi satu lagi pelajar diingatkan adalah berkaitan dengan positif, iaitu positif negatif, iaitu tandanya mesti dituliskan. Ya, negatif 5B, ini positif A dan ini positif 3. Jadi pelajar tidak akan silap di situ. Dan pelajar diingatkan juga negatif darab dengan positif dia akan menghasilkan tanda negatif. Begitu juga yang di sebelah sini dan jawapan akan menghasilkan pada petak warna kuning ini. Manakala yang ini pada petak warna hijau. Jadi pelajar di sini mudah. Dia senang mendapat terus jawapan dengan teratur. Okey, seterusnya S-shape. Teknik S-shape ini sesuai digunakan untuk pelajar yang lemah pula untuk pendarapan dua ungkapan algebra, iaitu melibatkan dua kurungan. Jadi pelajar akan diingatkan bila melibatkan dua ungkapan algebra, dua kurungan, jadi pelajar boleh menggunakan bentuk ini. Dan pelajar ini diingatkan ianya adalah bentuk segi empat. Baik, kita lihat contoh di sini, teknik ini. Y tambah 1, kurungan ungkapan algebra yang pertama ni dalam kurungan diletakkan di bahagian atas. Kemudian yang kedua ni di bahagian bawah. Dan pelajar diingatkan prosesnya untuk menghasilkan jawapan ni adalah daripada sini. Darab positif Y darab dengan positif Y, so akan menghasilkan positif Y kuasa 2. Begitu juga dengan di hujung di sebelah kanan, jadi pelajar akan mengikuti langkah ini, positif 1 darab dengan negatif 3 akan menghasilkan negatif 3. Jadi yang di tengah ini, darab yang warna biru ini adalah darab yang besar ni. Kalau saya ingatkan pelajar, kenapa dia ada anak panah, ini adalah proses sebaliknya. Dan begitu juga mereka ada belajar dalam konsep sains, iaitu konsep berbalik. Jadi di sini positif Y darab dengan negatif 3 ataupun pelajar boleh mendarab sebaliknya iaitu negatif 3 darab positif Y. Jadi pelajar kena mengisi jawapan di bahagian warna kuning ini. Begitu juga dengan positif 1 darab Y. Jadi pelajar tulis jawapan di petak kuning ini. Jadi hasilnya adalah berada di bahagian tengah. Jadi mudah untuk pelajar. Y kuasa 2, yang ini dia akan menyelesaikan hasil tambah tolak di sini dan jawapan ditulis di bahagian bawah ini. Jadi mudah untuk pelajar mengikuti langkah ini, kemas dan teratur. Seterusnya pemerhatian semula bila saya setelah menjalankan intervensi tadi, sebelum intervensi kalau kita perhatikan di sini, pelajar banyak melakukan kesalahan terutama dari segi tanda, dari segi pendarapan. Okey, selepas intervensi menggunakan T-shape, apa yang dilakukan di sini oleh pelajar ialah dia dapat menjawab dengan betul. Jadi ini sebenarnya saya tak pernah memberitahu. Kalau diperhatikan tadi melibatkan dua sahaja, tetapi di sini melibatkan sebutannya ada 3. Jadi secara secara sebenarnya dia boleh membina sendiri tambahan di situ menjadi 3.
dan dia boleh menghasilkan jawapan dengan betul. Contoh yang pelajar B pula, kalau diperhatikan ini sama juga, dia adalah proses tambah tolaknya tak betul ya, pendarapan dia pun tak betul dan banyak kesalahan berlaku di sini. Jadi setelah menggunakan T-shape ini, pelajar ini dapat menjawab dengan betul. Seterusnya, murid C. Ini adalah selepas intervensi A-shape, penggunaan A-shape tadi. Jadi kalau sebelum intervensi, apa yang diperhatikan di sini, pelajar pun sama juga melakukan kesalahan dalam langkah pengiraan. Setelah menggunakan A-shape, apa yang kita perhatikan, pelajar dapat menyelesaikannya dengan mudah dan betul. Begitu juga dengan murid D. Kalau kita perhatikan, ini kesalahan pelajar dan selepas intervensi telah dijalankan, apa yang didapati ialah pelajar dapat menjawab dengan betul, langkah demi langkah. Jadi ini adalah keputusan yang diperolehi selepas intervensi. Perbandingan keputusan intervensi menggunakan teknik T-shape, apa yang kita perhatikan berwarna biru adalah sebelum intervensi, manakala warna hijau adalah selepas intervensi. Begitu juga dengan teknik A-shape. Jadi kalau kita perhatikan di sini, 5 orang murid yang lemah tadi, yang lemah menguasai kemahiran asas kembangan telah menunjukkan prestasi yang baik jika dibandingkan dengan sebelumnya. Refleksi ke diri saya ialah peningkatan prestasi murid iaitu sebelum dan selepas intervensi amat ketara dan memberi impak yang sangat positif, maka kedua-dua teknik ini sangat membantu murid dalam menguasai kemahiran kembangan. Proses pembelajaran akan berjalan lancar dengan adanya sokongan dari guru iaitu saya sendiri agar murid-murid ini terus tidak ketinggalan dalam menguasai kemahiran kembangan seterusnya secara tidak langsung dapat memahirkan mereka menggunakan teknologi sewaktu PDBR. Penambahbaikan di sini saya menyediakan modul pembelajaran kendiri untuk memperkasakan pendarapan pelajar terhadap kembangan menggunakan teknik T-shape dan teknik A-shape. Yang kedua, saya akan memurnikan video pendek saya untuk memperkenalkan teknik T-shape dan A-shape ini. Sebagai rumusan, pelaksanaan kajian tindakan sewaktu COVID-19 amat penting kerana guru akan mendepani 1001 masalah dan isu pembelajaran sewaktu norma baharu. Walaupun pelbagai rintangan terpaksa dihadapi semasa menjalankan kajian, namun saya berasa amat berpuas hati dan gembira dengan hasil kejayaan yang ditunjukkan oleh 5 orang pelajar ini. Itu saja daripada saya hasil kajian tindakan saya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Siti Rohani atas pembentangan yang sangat bermanfaat itu tadi. Baiklah, selesai pembentangan kita membuka ruang kepada rakan-rakan pembentang yang lain ataupun para penonton di YouTube Live jika ada sebarang persoalan berkenaan dengan tajuk pembentangan tadi. Okey, baiklah, kita ada soalan daripada penonton yang beruji begini. Selamat petang. Bagaimana cikgu membuat video pendek untuk pelajar-pelajar? Bagaimana video ini dapat diakses oleh pelajar-pelajar semasa mereka membuat ulang kaji kendiri? Okey, terima kasih yang bertanya soalan. Sebenarnya video pendek ni saya ada channel YouTube sendiri, jadi saya memuat turun ke dalam YouTube channel saya tapi menggunakan kuasa apa ni dipanggil yang rendah iaitu 720. Jadi capaian bila rendah jadi pelajar boleh melihatlah. Tapi ada antara 5 orang tu tadi ada seorang pelajar tu memang tak dapat terus nak dapatkan melihat melalui YouTube saya tu. Jadi cara saya apa ni rakam menggunakan biasalah. Jadi dia boleh tengok melalui situ lah.
dia download sendiri. Cuma mengambil masa lah sebab capaian internet dia sangat rendah. Saya rasa saya menjawab soalan. Okey, ada lagi soalan seterusnya. Okey, baik, ada lagi soalan daripada Binti Kuching. Bagaimana cikgu menggalakkan pelajar-pelajar untuk menghantar latihan yang melibatkan T-shape atau S-shape semasa PDPR? Okey, terima kasih bertanya soalan. Saya menggalakkan pelajar untuk menghantar latihan ni menggunakan T-shape dengan S-shape semasa kajian tindakan saya sebenarnya nak menggunakan Jamboard. Guna Google Meet, tapi disebabkan 5 orang pelajar ni memang bermasalah internet, sebab itu saya tak dapat nak menggunakan aplikasi Jamboard ataupun Google Meet. Jadi cara saya ialah saya menggunakan WhatsApp lah, sebab itu medium yang paling sesuai untuk mereka dan mereka dapat apa yang saya sampaikan. Okey, baiklah. Saya rasa itu saja soalan yang dikemukakan. Okey, terima kasih Cikgu Siti Rohani. Okey, berakhirlah pembentangan keempat. Maka selesailah sesi pembentangan kita pada petang ini. Okey, oleh itu saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua para pembentang atas pembentangan dan juga perkongsian hasil kajian tindakan yang sangat menarik dan juga bermanfaat itu tadi. Semoga perkongsian ini dapat membantu rakan-rakan bidik kita yang lain yang menonton pembentangan ini dalam membantu intervensi kepada murid-murid mereka. Okey, baiklah, saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada para pembentang kerana telah memberi ruang dan juga meluangkan masa dalam membentangkan hasil kajian yang sangat bermakna kepada kita pada hari ini. Oleh itu, maka tamatlah sesi pembentangan kita pada petang ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dihormati sekalian, selesai sudah pembentangan daripada semua pembentang kajian tindakan. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah e-simposium ini, semoga semua mendapat manfaat. Sebelum berakhirnya e-simposium ini, saya ingin menjemput Dr. Joshua Cassidy anak akun, penolong pengarah Unit Sains Sosial, Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk menyampaikan ucapan penangguhan. E-Simposium CATS-Ed Pembudayaan Kajian Tindakan Peringkat Daerah Kuching tahun 2021. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan latar belakang beliau. Beliau pernah berkhidmat sebagai seorang guru akademik selama 11 tahun. Di antara sumbangan beliau adalah sebagai Pengelaras Pembudayaan Kajian Tindakan Negeri Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Ketua Editor, Jurnal Semarak Kenyalang Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Panel Juri Anugerah Inovasi Guru Peringkat Negeri Sarawak dan pembentang dan penulis kertas penyelidikan dalam pendidikan. Dengan tidak membuang masa, kita menjemput dan mempersilakan Dr. Joshua Cassidy anak akun untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan sekolah hormatnya, dipersilakan. Yang berusaha Dr. Dewani binti Goloi, Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Perancangan dan Penyidikan Dasar, Sektor Penyelidikan dan Penilaian Dasar, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Cikgu Hajah Sarini Mastura binti Muhammad Zulkifli, Pegawai Pendidikan Daerah Kuching, Pejabat Pendidikan Daerah Kuching selaku Penasihat E-Simposium Pembudayaan Kajian Tindakan CATS-Ed 2021. Cikgu Sylvester Roy Anak Daud, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Kuching selaku pengerusi E-Simposium Pembudayaan Kajian Tindakan CATS-Ed 2021, Dr. Tin Lee Mei, Pensyarah Kanan, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia, sebagai Ketua Panel Hakim,
e-simposium pembudayaan kajian tindakan CATS Aids 2021. Rakan kita ya, Dr. Ko Siu Hui dan Cikgu Felix Chua Sinting ya, penyelaras e-simposium pembudayaan kajian tindakan CATS Aids 2021. EJK e-simposium pembudayaan kajian tindakan CATS Aids 2021 daripada PPD Kuching, rakan-rakan pembimbing, guru-guru penyelidik dan warga pendidik sekalian ya. Pertama-tama sekali kita bersyukur dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak PPD Kuching atas penganjuran e-simposium pembudayaan kajian tindakan 2021 ini. Walaupun kita tahu bahawa tahun ini merupakan tahun yang amat mencabar bagi kita, namun berkat usaha dan komitmen warga PPD Kuching ya, dan guru-guru khususnya rakan penyelidik, maka e-simposium dapat dilaksanakan dengan jayanya pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kajian tindakan merupakan salah satu kaedah penyelidikan dalam pendidikan. Melalui kajian tindakan, warga sekolah sama ada pemimpin atau guru dapat mengenal pasti setiap masalah yang berlaku di sekolah. Apa jua isu atau masalah yang dikenal pasti ini memerlukan tindakan penyelesaian yang terbaik agar memberi kesan yang positif terhadap kejadian murid. Pelaksanaan kajian tindakan dapat membantu meningkatkan kualiti pendidikan dan pembangunan potensi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial murid, serta membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi di dalam maupun juga di luar sekolah. Kajian terhadap amalan pengajaran yang dijalankan oleh guru dapat membantu guru menyelesaikan masalah pendidikan dan mengambil tindakan penambahbaikan dan meningkatkan keberkesanan pengajaran termasuk dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menyedari hakikat ini ya, Kementerian Pendidikan Malaysia yang diterajui oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar (IPRD) telah memperkenalkan pembudayaan kajian tindakan bagi tahun 2021. Usaha ini disambut baik oleh pihak kita di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak ya, JPN Sarawak, dan semua pejabat pendidikan daerah PPD untuk memperkenalkan kajian tindakan ya, sebagai satu budaya pendidikan yang asas di peringkat sekolah yang diharapkan dapat membantu warga sekolah untuk mengambil tindakan yang relevan. Maka dengan itu, pada Mac 2021, bermula dengan Mac 2021, kita telah memulakan program pembudayaan kajian tindakan ini dengan mengadakan ceramah penyegaran kajian tindakan peringkat negeri. Setelah itu, kita telah melantik penyelaras dan jurulatih utama JU di peringkat PPD untuk membimbing para guru melaksanakan kajian tindakan ini. Bimbingan yang dilakukan secara berperingkat dan intensif menerusi dua fasa, di mana fasa 1, jurulatih membimbing peserta, iaitu rakan guru kita, untuk melaksanakan ya, proses ataupun kitaran mermahati dan mereflek. Manakala fasa kedua diteruskan dengan merancang, melaksana, mermahati semula dan mereflek semula. Kedua-dua fasa ini juga melibatkan pembentangan dapatan oleh semua peserta ya, semua peserta yang dihadiri oleh penyelaras negeri,
penyelaras daerah dan jurulatih utama daerah serta juga rakan pembimbing yang bertujuan untuk memastikan peserta melaksanakan kajian tindakan dengan berkesan. Program seperti ini menampakkan kesungguhan semua yang terlibat, khususnya penyelaras, jurulatih utama dan peserta di peringkat PPD. Impaknya pada hari ini e-simposium pemberdayaan kajian tindakan CATS Aids 2021 PPD Kuching telah berjaya kita realisasikan. Kita dapat melihat hasil pembentangan kajian tindakan para peserta yang cukup baik. Sekali lagi, tahniah dan syabas kepada pihak penganjur e-simposium, khususnya warga PPD Kuching, rakan-rakan pembimbing, jurulatih utama dan semua peserta. Namun demikian, saya percaya usaha ini tidak akan berhenti setakat ini. Ini kerana kita percaya bahawa kajian tindakan ini perlu dibudayakan dalam kalangan warga sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuan memupuk budaya penyelidikan ialah untuk membantu guru khususnya dalam menghadapi cabaran dan masalah berhubung dengan amalan pengajaran dan pembelajaran serta dapat memperkembangkan kemahiran profesional guru khususnya dalam mengenal pasti teknik atau kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan. Dalam keadaan pandemik ini, kita dituntut untuk menjadi ejen perubahan. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah, khasnya PDPR, memerlukan kita untuk senantiasa menambah baik amalan pengajaran kita secara kreatif dan inovatif. Justru itu, dengan melaksanakan kajian tindakan, kita akan dapat meningkatkan diri dari segi kaedah dan ilmu serta sekaligus meningkatkan mutu kecemerlangan pendidikan. Selain itu, budaya penyelidikan ini juga memberikan peluang dan ruang kepada guru membuat sumbangan penting untuk mengukuhkan asas pengetahuan profesional di samping membolehkan guru menyelesaikan masalah profesional tanpa merujuk kepada arahan luar. Kajian tindakan juga mampu untuk mengeluarkan guru daripada kongkongan amalan rutin dan meningkatkan amalan-amalan profesional khususnya dalam menguji diri sendiri dan memperkembangkan idea-idea baharu tentang amalan mereka. Dengan itu, guru mempunyai hak milik dalam memperkenalkan amalan-amalan yang efektif. Di samping itu, kajian tindakan juga menggalakkan guru menyelesaikan masalah yang wujud dalam amalan harian dengan membuat refleksi bagi mendapatkan idea dan strategi baharu ke arah pembaruan serta menggalakkan guru menyelidiki amalan sendiri, membaiki tindakan dan menilai hasil atau keberkesanan tindakan tersebut. Melalui cara ini, guru mempunyai kuasa untuk membuat keputusan dalam bilik derajahnya sendiri. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita tahu, proses kajian tindakan yang kita perkenalkan pada tahun ini dalam pembudayaan kajian tindakan dapat membantu kita, ya, membantu kita mengenal pasti masalah, mencari punca isu, merancang, melaksana dan memerhati semula keberkesanan intervensi yang kita telah laksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kajian tindakan juga mampu untuk menggalakkan guru berkongsi pengalaman dan memberikan publicity, ya, tentang amalan-amalan profesional mereka. Hal ini dapat meningkatkan keyakinan diri guru sebagai kumpulan profesional dan dapat memperbaiki prestasi dan kepuasan kerja dan mendorong guru, ya,
sebagai seorang individu yang membuat refleksi ke atas amalan mereka. Selain daripada itu juga, guru dapat menganalisis peranan mereka dari segi kekuatan dan kelemahan, serta mengambil tindakan yang wajar dan memantau kesannya. Ini akan memberikan peluang kepada guru untuk menjadi ejen perubahan. Inilah yang kita lihat ya, kebaikannya apabila guru ataupun kita di sekolah membudayakan kajian tindakan ini. Sebagai kesimpulan, kajian tindakan dapat membantu ya, meningkatkan tahap profesionalisme guru sebagai penyelidik, dan ia dapat memberikan semangat dan minat baru untuk kita mengenal pasti kaedah pengajaran yang baru. Kajian tindakan juga dapat membantu guru meningkatkan kemahiran, seperti mana yang kita katakan tadi, kemahiran memerhati, kemahiran mereflek, kemahiran merancang dan melaksanakan tindakan. Kesannya, guru-guru kita akan dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran berdasarkan penemuan daripada kajian tindakan ini. Kajian tindakan juga untuk pengetahuan kita bersama membantu meningkatkan keserakanan ya, empowerment dalam kalangan guru. Guru kita akan menjadi lebih terbuka kepada perubahan, lebih reflektif dan lebih bermaklumat ya. Mereka akan merasakan diri mereka sebagai pakar dalam bidang masing-masing, menjadi penyelesai masalah yang baik, menjadi lebih efektif, bersikap positif terhadap penyelidikan, dan dapat melihat hubungan di antara teori dan amalan ya, dengan berkesan. Sehubungan dengan itu, saya memberikan motivasi kepada diri saya dan rakan-rakan guru dan rakan-rakan pendidik khususnya untuk terlibat sama dalam kajian tindakan ini. Ya, kajian tindakan ini dapat memberikan impak yang positif kepada guru semada dalam aspek meningkatkan keberkesanan pengajaran ataupun meningkatkan guru menjadi seorang yang lebih profesional ya dalam amalan kerja buat mereka ya. Sehubungan dengan itu, sekali lagi saya menggalakkan ya, termasuk diri saya, untuk sama-sama kita melaksanakan dan seterusnya membudayakan amalan penyelidikan ini. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pada peringkat awal pembudayaan ini adalah mencabar ya, kerana ianya merupakan peringkat penyesuaian diri ya untuk kita mengamalkan budaya murni kajian tindakan ini ya. Memang pada peringkat awalnya tidak dapat dinafikan, memang ianya sesuatu yang mencabar. Namun begitu saya percaya ya, memetik kata-kata dalam bahasa Inggeris iaitu success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Maka dengan itu kita di jabatan PPD ya, pihak sekolah, pengetua dan guru-guru, kita perlu bekerjasama, saling membantu dan memberikan penghargaan ya kepada guru yang beriktihar menjalankan penyelidikan tindakan ini, khususnya kajian tindakan ini ya. Dapatan mereka perlu kita hebahkan dan bukan hanya disimpan di rak buku tetapi dikongsikan seperti mana pada hari ini untuk kebaikan bersama. Perubahan sikap terhadap budaya penyelidikan sangat penting dan perlu kita pupukkan ya, amalan melaksanakan refleksi ke diri khususnya di dalam kajian tindakan ini. Sekiranya guru-guru kita dapat menyelesaikan masalah berdasarkan ataupun menggunakan pendekatan kajian tindakan ini, maka guru-guru kita akan mampu membuat pelbagai perubahan. Kajian tindakan juga dapat dijadikan sebagai satu medan ya, medan perkongsian dalam kalangan guru untuk berkongsi idea-idea baru. Dengan kesempatan ini, saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan jutaan terima kasih kepada warga di PPD Kuching, rakan pembimbing, jurulatih utama, peserta dan semua hadirin dan hadirat ya yang terlibat di dalam e-symposium Cats Edge 2021 ini. Saya ucapkan sekali lagi tahniah dan syabas kepada semua.
Saya berharap e-symposium seperti ini dapat memberikan pengalaman yang istimewa kepada semua para peserta. Dan saya juga harapkan supaya e-symposium ini dapat kita teruskan tahun demi tahun. Untuk itu, sekian. Selamat maju jaya. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Dr. Joshua Kisli Anak Akun atas ucapan itu tadi. Saya mewakili warga kerja ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan e-symposium ini secara langsung maupun tidak langsung. Bagi pihak Pejabat Pendidikan Daerah Kuching, kami ingin memohon ribuan kemaafan seandainya ada silap dan salah sepanjang e-symposium ini berlangsung. Bunga seroja di atas cemara, jatuh sekuntum di atas para. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua yang kami pinta. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.